on YouTube and Spotify. Terrorback Podcast. Terrorback Podcast. Alright, welcome back to Terrorback Podcast. Alright, so tadi kita dah sembang dah kutuk sedap-sedap. Yo. Betul apa break? Ya. Weh, kita tinggalkan audience kita macam tu lah. Ya. Jahat baik. Gantung. Tergantung. Jadi untuk filem Malaysia untuk sesebuah organisasi tu kita faham dia ada pengarah, dia ada producer. Okay, adakah producer tu terlibat sama untuk gerak-geri filem tu nak jadi macam mana? Producer tu Yang bagi duit lah ni, yang spam duit lah. yang spam duit lah. Yang spam duit untuk buat satu filem kan. Ya. Ada yang saya setahu saya lah, yang setahu saya memang akan ada pelibatan juga kan. Tapi tak banyak. Di atas producer tu, setengah orang punya producer tu yang memang jenis kategori yang duduk kursi selesa empuk, memang dia tak turun lah. Okay, Hak jenis baru-baru, producer yang baru-baru memang dia all out lah. Sebab dia nak kualiti filem dia tu. buat duit dia. Betul. So memang akan ada yang turun, memang akan ada buat tak tahu apa buat lah gimana pun. Janji siap filem aku. Lagu tu. Faham? Tak ada. Faham. Sebab Law ni, okay, yang tu tentang producer. Law ni kita masuk bab pelakon sikit lah. Yang paling saya suka, kalau siapa-siapa saja pernah tengok Everything Everywhere All at Once, lakonan Datuk Michelle Yeoh. Apa tahu Michelle Yeoh tu lahir Ipoh. Betul? Cuba bayangkan, okay, kat Hollywood lah ni, kalau ikut orang Malaysia, bukan orang Malaysia bak kata hantu apa takkan hilang Melayu di dunia. Tapi hantu apa hilang se? Okay, maksudnya kalau kita ambil kat sini kan, untuk pengetahuan hampa, filem Conjuring yang hampa duk terjerit-jerit tengok cerita tu, hampa kena tahu director dia James Wan, orang Malaysia. Orang Malaysia. Aquaman, James Wan, orang Malaysia. Okay. Ni Everything Everywhere All at Once baru menang kat kalau tak silap menang kat Oscar kan. Belum lagi. Dia, dekat- dia baru tercalon untuk Oscar. Dia sebelum yes. Oscar ni ada satu podium atas dia menang. Dia menang Emmy kan, Emmy Award. Ya, kalau tak betul, silap. betul, Emmy Emmy. Award, Datuk Michelle Yeoh. Dan Iklan fil- Enlin tu kan, Datuk Michelle Yeoh tu iklan Enlin tu kan. Ya. Betul. So dekat sini maksudnya dekat sini ramai yang saya baca kat FB kan, antara quote-quote yang saya baca kan, dia berkata kalau pelakon Malaysia atau pengarah nak berjaya, jangan duduk dalam Malaysia. Dia pun kena keluar. Dan kita tengok hasil James Wan dah boleh buat Aquaman dah. Nampak? Datuk Michelle Yeoh dah tersenarai dah Oscar. So adakah penyanyi kita ada Yuna. penyanyi ada Yuna. Yuna tu sendiri keluar. Dan faham tak? Dekat Malaysia mah Yuna tu tak hot langsung. Betul. Dekat US berlambat-lambat DJ berebut nak dia antara collab untuk lagu mereka. Betul. So nak tanya ni, adakah circle kita ni teruk sangat sampai orang kena keluar pun nak berjaya? Setuju. Tapi aku tak kata on circle kita, sebab benda ni dia dikontrol tau. Okay. Dia dikontrol by satu perbadanan which is kita pun semua maklum, Finas. Ya. Okay. LPF. Finas ni bukan aku nak kutuk lebih-lebih sebab aku tak pernah involve dalam Finas, tapi kalau kita tahu sesuatu benda tu, kalau sesebuah rumah tu teruk, maksudnya ketua rumah tu yang problem. Okay. Jadi on Finas ni pupuk kepimpinan pupuk kepimpinan. Ya. Aku punya nak marah kan. Ditukar ganti. Matlamatnya hanya untung. Tapi kalau tengok betul-betul on dia punya direction yang kita nak buat untuk filem Malaysia ni, betul-betul tak lepi. Yeah. Betul. Jadi kalau kata on producer itself, macam tadi yang Han kata on pelakon, okay, pelakon Malaysia yang kena keluar. Jadi untuk aku tak kata benda tu setuju 100% pelakon Malaysia perlu keluar. Kalau semua keluar, pelakon kita tak ada. Betul. Faham. Tapi kita perlu fix dekat kita punya organisasi kita dulu. Ya, kan. betul. Setuju. Betul. Tunggu. Betul tu lah. Satu lagi menjadi, faham tak? Satu lagi sampai timbul satu stereotype yang orang kata macam, okay, jom hujung minggu tengok wayang. Hampa nak tengok cerita apa? Jom kita pergi tengok filem Air Force. Lepas tu macam, oh lah Air Force je ke? Jom pergi tengok Top Gun lah sebenarnya tu. Faham tak? Wujud satu stereotype. Orang filem Melayu ni orang macam, alah filem Melayu je ke? Hampa nak ajak aku keluar ni. Faham tak? Rasa tak berbaloi tu. Dia ibarat jadi macam percentage tu 70-30 orang cakap, weh, nak pi ke tak mau, rasa rugi je. Tapi kalau kita nak blame Finas pun, kita nak kena tengok juga kita ni Malaysia lebih pada sensitivity. Alright. Kita banyak kaum kan. Then so depa ni terpaksa mau tak mau depa kena jaga. Kan? Hang dah bagi satu naskah filem, bila depa tengok balik naskah hang ada menyentuh sesuatu benda, tak lepas. So macam mana?
teruk juga kita kan. Filem kita bukan yang kita tak boleh nak stay dalam Malaysia. Banyak saja apa nama buah fikiran daripada pengarah-pengarah yang depa nak ketengahkan tapi tak lepas. So depa ni sebenarnya lah ni zaman lah 2023 dah. Kan idea-idea budak-budak muda ni kadang-kadang bernas. Ya, betul, setuju. Jadi Setuju. orang kata kadang-kadang depa tu dia sembang pun kita dengar jadi movie sedap ni. Ya. Kan? So nampak dah kat situ pun nampak dah ada point kat orang muda ni. Depa ada point, depa boleh buat benda tu. Cuma dihalang oleh organisasi tadi. Ya. Betul. So untuk bro macam mana bro Ali? Bagi aku sendiri kita punya kira apa? Produksi kat Malaysia ni kan. Dia pun macam tersekat sikit dia punya idea kan. Betul. Disebabkan finance control apa semua kan. Itu aku punya ni. Tapi okay, macam ni untuk luar negara punya international, dia orang ada satu funding yang besar tau. Betul. Which is daripada producer ataupun daripada kalau dia orang Amerika ada perlembagaan ke apa, ada dia orang punya badan perfilman ke apa, tetap disupport. Betul. Tapi kita ni kita berbalik kepada producer tadi tu. Macam yang tadi Azmi cakap, ada producer yang all out duit dia betul-betul nak tengok punya. Kan? Dia tengok result. Nak tengok result. Jadi macam aku rasa untuk producer yang mostly yang campur tangan dalam filem ni ada terlibat juga untuk filem-filem yang bad punya ni. Betul. Oh, faham. Maksudnya campur tangan depa tu menyebabkan filem tu jadi buruk macam tu. Boleh jadilah. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab hang perasan tak? Pelakon tua tak mau ambil pelakon muda masuk dalam filem untuk boomkan. Lepas tu mau pula pelakon tu ada kontroversi ke antara strategi marketing kan nak bagi naik. Macam sebelum ni dengar kata mesti ada follower 1M baru boleh masuk pelakon. yes. Apa jadi? Yang tu aku pernah dengar. Kan 1M baru dapat masuk dalam apa nama filem dia apa semua. Tak boleh gitu. Kualiti dia ada dah kan. Betul. Kita nak tengok Betul. kualiti kan. Betul. Cakap marketing je tak JP. Jadi untuk filem ni, salahkan pelakon ataupun pemasaran tu yang tak betul. Ush. Pemasaran Kena pergi producer tadi punya pemasaran pula. Aku memang pergi random lah. Aku fikir lah. Tengah duk fikir dia pergi producer dia boleh pergi pemasaran. Ya, okey. Marketing boleh tau. Saya rasa kan bab ni yang ni yang saya baca antara info yang saya baca. Filem Prebet Sapu kalau hangpa pernah dengar. Oh, Okey. Ui, filem tu punya mantap. Dia antara tercalon berapa top 100 kalau tak silap. Nak lawan di Oscar. Faham tak? Cuma mereka tu kena bergerak sendiri, faham tak? Mereka kena approve Fina banyak turun naik. Baru Fina nak buat filem tu pergi ke Oscar. Maksudnya filem rare macam ni yang jarang nak timbul untuk kita. Sedangkan filem-filem macam tu yang Oscar worthy. Faham tak? Filem-filem kat kita ni terlampau banyak sangat yang Depa tu lah, sorry. Depa lah ni pengarah-pengarah ni ataupun producer-producer muda, pengarah ataupun producer muda lah ni depa terpaksa keluarkan filem depa keluar. Depa tak approach dalam dah. Depa approach luar terus untuk menangkan award ke apa kena approach luar. Sebab saya pernah semeja dengan seorang pengarah ni Aril Abu Bakar tu. Okey. Aril Abu Bakar yang buat filem yang terbaru nak keluar filem dia Walid. okey. Yang sebelum Walid ni apa tu yang pasal silat tu. Lupa. Syahadan? Ya, bukan Syahadan. Bukan Syahadan lah. Bukan Syahadan, satu lagi. Syahadan yang pesilat negara tu main kan? Bukan yang satu lagi. Okey. Tak apalah. Nama filem saya lupa. Saya pernah semeja dengan dia beritahu yang kata kalau stay kat Malaysia, yang ni pasal stay Malaysia ni. Kalau stay kat Malaysia tak bawa naskah ni pergi keluar, approach Belanda punya ke, Belanda ke, Poland ke apa ke, depa tengok movie kita, depa wow. Bila kat Malaysia kita bagi 100%, tinggal 70% dalam filem tu. Ya. Maksudnya depa potong. Scene lawan tengah duk sedap, tumbuk sini fight real punya. Potong part tu yang sedap. Betul. Potong part tu. Pergi kat sana, depa iktiraf, you punya filem boleh masuk award. Try tengok. Approach lah. Approach. Tu dia kata, aku buat filem lah ni, aku bukan buat untuk Malaysia. Aku buat untuk Malaysia, nak potong-potong lah. Tapi ada satu yang real punya, 100% punya, aku approach luar. Ada di luar. Macam tu. Terpaksa macam tu lah. Betul. Dalam kelompok Malaysia pun dah start dah yang keluar. Betul. KRU, Ya. Upin Ipin, Leskopak. Dan mereka pun dah start keluar. Betul. Dan aku, yang ni petikan yang aku ambil daripada Leskopak punya, untuk menang Oscar Award, perlu ada some budget yang perlu kita invest. Jadi benda tu kita berbalik kepada funder jugalah. Kalau funder problem,
nak masuk award pun rasanya problem lah. Betul, setuju. Fund memang penting, memang kena fund besar. Sebab apa? Malaysia ni satu je, kalau kita kata kalau lah filem ni nakkan kualiti, nakkan orang tengok, depa kena invest buat kurang-kurang lah untuk Malaysia. Bagi saya, pendapat saya, studio ala-ala macam kita kata Marvel ada studio. Yes. Marvel ada studio. Teknologi. Teknologi kan. Bukan takat main CGI sila CGI depa kata apa dah CGI. Depa tak main kadang-kadang kan. Depa dah luar kotak pemikiran dah. Betul. Kan. So apa yang perlu local filem buat lah ni adalah, adakah satu studio yang besar yang memang hampa je guna studio tu. Hampa invest lah macam mana pun, ada studio tu, berlakon dalam tu, buatlah macam mana, nak buat ala Marvel ke apa ke, lompat satu orang kata yang ke depan. Ya. Yang tu yang kita nak lah ni. Kalau saya lah, apa yang saya nak daripada side filem lokal yang buat sesuatu adalah set up studio ala-ala luar negara macam tu. Investment yang besar. Fun tadi lah. Ya, betul. Kalau kita tengok Azmi dah hurai bab apa yang dia nak. Kalau saya nak bab pengolahan skrip. Jangan nampak membaca sangat. So antara salah satu projek yang saya puji setakat ni yang saya layan ialah projek High Council. So saya duk layan lah ni. Lah ni kalau tak silap episod 5 kan. Betul. So pembawakan Kahar Fakri tu sendiri, saya tak rasa awkward pun untuk tengok macam alah skemanya ayat hang ni gangster budak-budak punya ni kan. Cuma saya rasa saya dalam dunia depa ke. Faham tak? Sebab benda tu dia related dengan kehidupan asrama tau. Betul. So depa bergaduh semua, kita tahu macam nak cakap segala terms yang digunakan di asrama. So saya suka. So benda ni ialah satu anjakan paradigma lah kira. Untuk drama kita Melayu. sama Ustazah Fazlah Kamsah. Bukan. Maksudnya kat situ saya minat skrip yang jenis. Dia based on true story. Betul, based on true story, betul. So sekolah kudrat tu kan. Kalau kedai. So untuk saya nak skrip-skrip yang dibawakan ni janganlah terlampau sebab Baku apa lah. awak tinggalkan saya puteri. Sebab apa puteri? Kalau filem yang terbaru Coast Guard lah. Coast Guard, yes. Coast Guard, tengok Adlin Amar Ramli macam mana dia cakap, macam mana Betul. dia bawa karakter. Betul. Natural, cakap, gunalah makian ke apa. Betul. Ada masalah ke nak maki? Jangan orang kata maki. Boleh nak masukkan filem bab maki lah. Ni orang masuk jangan filem-filem maki sebab memang orang tu gunakan perkataan yang maki-maki. Cuma perkataan yang apa yang tak boleh kan. Skrip yang penulis skrip mungkin dia tak akan masukkan. Sikit-sikit tu okey lagi. Tapi benda tu dia lebih kepada benda apa yang kita fokus tau. Sebab contoh macam pelakon, sekarang ni banyak di Malaysia lebih kepada aku nak buat duit, aku nak kaya. Okay, aku berlakon aku buat, nyanyi aku buat, lepas tu songwriter aku buat, ini aku buat. Semua dia tak ada satu kepakaran. Kalau kita tengok international punya talent, Angelina Jolie, dia berlakonnya betul dia. Berlakon. Kan? Nyanyi dia tak pernah involve. Setuju. Sebab tu bila watak yang dimain betul-betul jiwa main. Dia pengarah pun dalam 1-2 filem lah dia mengarah. Ya. Tapi dia buat mengarah pun dia upgrade stage tau. Dia maksudnya dari berlakon dia mengarah. Dia tak ada dari berlakon pergi tulis lagu, tak ada. Betul. Setuju. Nak kata kita ni kurang talent ke? Banyak. Banyak. Tapi talent kita ni contohlah yang banyak, sorry to say, banyak ditindas. Yes. Betul. Yang tu setuju. Yang paling jelas lagi nyata ialah Amirul Effendi ya. Dia tu untuk saya ibarat mutiara apa? Mutiara dalam debu. Dicari-cari. Bukan. Dia mutiara dalam lumpur apa kata? Nak kena selok cari dulu. Kekeh dulu. Amirul Effendi ialah pelakon yang saya suka. Nampak dia berlakon Perebet Sapu kan? Betul. Cuba tengok dia berlakon, dia antara dalam list nak ke Oscar. Faham tak? Mana segala Aaron Aziz, Zul Arifin yang apa agung-agung ni. Kan? Aaron Aziz jangan sebut. Siapa? Dia wow punya Malik. Kalau untuk kita macam Beto Kusheri. Yes. Dia mistake kadang-kadang orang bagi kat dia adalah skrip lah. Kadang-kadang dapat skrip baku jam dia kena cakap seketul. Padahal dia tu dah power dah. Kan? Dia sendiri dia proyeksi muka dia pun semua tak dibuat-buat. Memang natural. Tapi hang bagi satu template skrip yang merepek. Rosak lah. Ya betul. Kalau kata ikutkan talent ni, dia bukan sekadar okay, aku main hari ni pagi ni, esok pagi ke 8.30 aku nak kena ready untuk shooting. Then dapat satu skrip, follow skrip. No. Pernah tengok ada filem ni di band di Malaysia, The Wolf of Wall Street. Okay. So siapa tengok suka scene tu ya. Okay, jadi ada satu part which is Leonardo DiCaprio cerita
satu scene masa tu dia lunch dengan trader forex. Betul. Dia lelaki tu buat Waktu tu Leonardo DiCaprio macam dia tengok director tau, dia macam takkan scene ni tak pernah ada pun. Dia tengok. Lepas tu director tak cakap apa, tak cakap cut, dia pun sambung. Macam benda tu naturally happen dan benda tu hit tau. Betul. Ni sebiji macam filem The Dark Knight. Joker. Scene yang dia nak letup ke hospital tu. Okay, kalau tidak asalnya dia kena tekan hospital meletup terus. Yang ni scene tu Joker pelakon Heath Ledger tu sampai play ni awak tak meletup-letup dia improvise benda tu jadi satu iconic scene tau. Sampai lah orang ingat scene hospital meletup tu Joker awak dia tekan banyak kali. Dan bila kita tengok balik sebab apa Christopher Nolan tak cut benda tu sebab sesuai dengan watak dia Joker. Yes. Joker kan jenis yang lawak-lawak sikit kan. Scene tu tak dirancang langsung antaranya lah. Tapi bila you sebut Heath Ledger, this is a new, bukan a new, mungkin ada yang dah tahu tapi a good information. Sebelum Heath Ledger dapat watak untuk jadi Joker tu, tahu apa yang dia buat untuk menjiwai watak tu? Apa dia? Ini benda ni Heath Ledger bagi tahu dia kurung diri dia dalam hotel selama sebulan setengah untuk dia dapat jiwa gila. Tapi alhamdulillah lepas habis The Dark Knight dia gila. Ya, sebab dia mati pun. Ya, dia mati pun sebab aktiviti-aktiviti gila. Sebab dia kemurungan. Tapi itulah the good talent. Yes. Ya, dia senang cerita bukan makan gaji buta. Dia kat Malaysia ni pun lah ni depa pun dah start geng-geng pelakon lokal ni pun dah start banyak yang buat betul-betul nak ke filem yang jenis action depa buat badan. Depa buat badan. Macam dulu dah tengok biar betul dia ni filem yang dia jadi tentera yang perut sedempel gitu kan. Masuk army. Berlakon jadi army macam tak sesuai. Sebab masalah ni depa menjiwai watak tu. Depa kalau nak kena diet depa diet lah. Makan apple Macam Joker yang baru tu lah. Joaquin Phoenix ni. Phoenix macam cerita apa yang Christian Bale dia makan apple harian. Christian Bale dia berlakon cerita Machinist ke. Okay. Dia Machinist memang keren. Dia makan apple slice kan? Slice kan? Apple slice sahaja. Dia Machinist. Memang dia Machinist tu apa nama dia punya kurus mat nampak ni. Tulang-tulang rusuk dia ni. Dalam filem tu untuk dapatkan orang kata karakter dia tu. Tahap tu lah dia nak abang kata. Betul. Tapi okay, yang ni tak tahulah out of nowhere or off topic. Tapi bila kita sebut tadi tu satu perbadanan yang block kreativiti filem tempatan. Sebab kan kita ada perkauman apa semua, alright? Pernah tengok satu filem tak yang dilakon oleh Jennifer Lopez? Aku lupa artis tu, tapi dia berlakon cerita Passenger. Okay. Passenger. Passenger, perempuan. Okay. Dia berlakon Jennifer Lawrence. Okay. Jennifer Lawrence berlakon cerita tajuk dia Mother. Okay. Pernah tengok cerita Mother ni? Belum lagi. Cerita Mother ni memang motherfucker Sebab cerita ni memang betul-betul dia punya storyline dia memang tak pernah terfikir untuk seorang pengkarya filem yang nak buat. Tapi dia bukan buat satu filem yang untuk sediakan kepada tontonan umum. Untuk penonton macam okay, aku nak tengok cerita rempik Malaysia, aku nak tengok cerita cinta, okay kami sajikan hampa cerita cinta. No. Mak Saleh, aku buat cerita, hampa kena tengok cerita apa yang aku buat. Yang tu sebenarnya. Betul. Jadi Mother ni cerita dia seorang lelaki yang dia ni ada satu power tau. Power setan lah. Okay. Jadi dia kahwin, bini dia dia punya nak banggakan diri dia ni, bahagiakan orang lain sampai orang lain serbu rumah dia apa semua. Sampaikan bini dia ni ada anak. Anak tu bagi ke orang sambut pijak mati. Cerita tu memang fucked up gila. Tapi aku boleh hadap cerita tu. Sebab storyline dia, sebab dia punya teknik dia memang the best. Tapi itu yang aku maksudkan. Pengarah sediakan filem untuk penonton tengok filem dia. Bukannya aku sediakan filem, hampa nak filem apa? Yes, betul. Tama-tama dulu dia ikut trend semasa. Hantu-hantu. Cinta-cinta semua. Geng pelawak-pelawak. Rempik-rempik. Sampai Madi hidup balik Ikut trend. Padahal cuba lompat sikit kawan ni buat action rempik, kita buat benda lain. Kan? Buat satu filem betul lah. Setuju yang tu. Itu sebenarnya kita jangan mendayung kapal terlalu jauh nak ke US lah. Kita tengok Indon ya. Betul. Indonesia filem depa tu saya tak tahu depa tu dah level. Tapi kalau mendayung kapal, jangan lupa bawa pasport. Takut kena tahan. Kena tahan. Okay. Nak maksud saya maksud saya di sini ya bro. Okay. Filem Indonesia, production value saya minat gila filem Indonesia. Sampaikan level filem Indonesia
depa boleh create satu superhero universe depa sendiri. Punya nak nampak ketinggalannya Malaysia ni. Depa dah boleh buat satu Bumi Langit Cinematic Universe. Satu lagi nama apa tau. So antaranya kalau hampa pernah dengar filem Gundala, filem apa Gatot Kaca. Gatot Kaca. Nampak level depa tu. Depa dah boleh berfikir sampai aku nak buat satu cinematic universe daripada hampa dok agung-agungkan Marvel. Betul hampa mai tengok pula Indonesia punya cinematic universe. betul. Malaysia ni tengok satu universe apa tak ada. Maksudnya kat situ kemajuan kita tu macam sampai situ lah. Kita ada Apa dia? Cicak Man. Ha? Cicak Man. Okey, Cicak Man universe ada apa? Universe dia je. Badang. Badang. Ada universe lain lah. Tapi benda ni aku tak salahkan apa orang kata Indon, maksudnya kata Indon lebih kreatif apa semua. Benda tu memang kita pasal akui. Kan? Mungkin kalau aku sebut ni kalau orang nak marah lah. Tapi benda ni dah diakui oleh David Teo. David Teo amalkan Metro Wealth dia dah amalkan filem 1 tahun tu keluar 10 filem ya untuk dapat untung yang banyak. Okey. Sedangkan dia kena faham bila benda yang kita hasilkan ni adalah produk. Ya. Jadi dia perlu turun produk ni bersambung. Jadi contoh macam Marvel lah. Yes. Tapi lebih kepada nak untung buat filem satu, untung kau. Tadi kami dah settle dah. Dia punya bahagian bab skrip yang perlu orang kata diperbetulkan. Macam saya di bab investment. You all macam mana? Apa yang filem lokal perlu Oh, buat? tembak balik. Baik. Oh my god. Tetamu tanya nak. Dia bantai kita balik. Okey. Daripada skrip, investment lagi. Ya. Bagi dua. Bagi Okey. dua lagi. Seorang satu. Ya. So nak kena singgah panggung. Sila panggung. Boleh. Jadi kalau untuk side aku pula, untuk production Malaysia, aku minta dia orang faham. Dia orang punya, which is kalau kata dalam brand itself tu, kita kena faham dia ada satu structure atas, bawah dia apa. Jadi aku minta dia orang faham, dia orang punya direction. Sebab sekarang dia orang ni siapa ni? penghasil filem. Alright. Okey, contoh yang sekarang ni kita nampak benda ni akan berlaku. Macam mana pun akan berlaku. Which is pengarah Malaysia yang terhebat, bukan tak boleh kata terhebat sebab yang terhebat ada lagi yang hebat kan. Ya. Yang kita nampak hebat, Samsul Yusof. Okey, Samsul Yusof dia nampak mindset tu tau. Dia bawa Munafik. Mana ada Samsul Yusof buat satu movie bro. Ya. Dia mesti akan bergantung. Jadi itu yang kita nak. Kan? Dia buat yang terbaru ni Mat Kilau. Kembara Studio pun dah ada announce kan. Dia orang akan buat lagi filem-filem pasal tokoh-tokoh lama. Jadi tak kemungkinan Mat Kilau akan ada 2. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu kan. Betul. Sorry saya menjelas sikit bab Metro Wealth tadi. Okay. Yang tu antara perangai mereka dahulu. Kita tengok Coast Guard keluaran Metro Wealth. Filem tu super filem tu best. Adli Ahmad Ramli is Joker Malaysia. Tapi yang the latest one pengarah pun dah baru kan. Pengarah ni kita sedekahkan Al-Fatihah untuk pengarah ni. Dia baru meninggal, nama dia Pete Hanif nama industri dia. Ya. Okey, sambil-sambil tu kita sedekahkan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Okey. Habis dah. Tu director dia nama Pete Hanif. Tapi selalunya komersial lah. Okay. Commonnya Metro West akan guna pengarah yang sama lah. Ya, sebelum ni akan guna yang sama. Which is aku pun lupa nama dia. Okay, tapi dia akan guna sama. Tapi this time Metro West dia buat comeback tau. Yes. Dengan Coast Guard ni. Seriously aku tak tengok Coast Guard. Semua. Jangan spoil. Ya. Sama. Okay. So untuk jangan spoil ni, kita rehat dulu. Saya spoil semua benda kat Weh, jangan. Okay. So kita berehat seketika. Kita layan sketsa dulu guys. Terbaik Podcast. Mai sini tengok CD. Tengok CD, kita ada macam-macam CD ni. Naruto ada. Ni apa? Jin Noti ada, semua ada. Mai. Weh bang. Mai tengok CD ni bang. Mai tengok CD ni. Bang, mai tengok. Ni berapa ringgit ni bang? CD ni RM1.5 dek. RM5 Escaping. Cerah dah bang ni. Weh, jangan risau dek. Filem ni yang ada kat atas meja bang ni. Semua cerah-cerah dek. 100% garanti ni dek. Dek tak mau ah. Ni abang ada. Bukan ni. Siap ah. Ni abang ada Avengers Secret War dek. Belum keluar lagi.
Tapi abang ada dah. Mau tak mau? Anda dapat mana ni? Kita kabel cekang, kita kabel besar ya, abang. Dengan tu Presiden Marvel tu, dia bagi abang leak dulu. Padu lah nama. Kita. Mai tengok sini bang, mai tengok sini. Satu berapa? CD ni RM1.5 lah adik. Filem Coast Guard baru keluar tu dah. Filem Coast Guard lah. Senyap Id. Marah jangan risau. Tu adik punya pasal marah. Ni Dik, mau tak mau? Sebabkan filem ni baru keluar. Filem lokal lah. Filem ni best. Cerah semua lengkap. Dapat mana CD? Ada lah. Lah ni adik mau ke tak mau CD Coast Guard? Dapat mana CD ni? Lah ni adik mau tak mau? Dapat mana CD ni? Dah, malai abang. Mai bang. Mai beli CD bang. Mai RM1.5. Apa dia tu? Custom. Bang, bang aja bodoh ke bang? Ni lukisan je bang. Bang, banyak ingat saya budak-budak bang. Bang, lah bang. Betul lah, saya custom. Awak ditahan. Man, Abu, memang kau ubat. Apa ni aku itu betul lah. Ramai lagi. Tak mau balik.